Paling berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua atas kesempatan untuk saya membahas Belanjawan 2025 ini. Yang di mana kerajaan perpaduan memberi fokus kepada memacu pertumbuhan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti untuk rakyat Malaysia. Jadi saya ingin bermula dengan mengalu-alukan peruntukan pembangunan yang terbesar bernilai 6.7 bilion yang diumumkan untuk Sabah dalam Belanjawan 2025. Namun saya berasa sangat bimbang terhadap kadar penggunaan peruntukan tahunan yang masih rendah bagi negeri Sabah. Saya ingin mendapatkan data daripada Kementerian Kewangan berapakah peratus penggunaan peruntukan pembangunan di Sabah pada Belanjawan 2022, 23 dan 24 dan berapa jumlah peruntukan yang telah dikembalikan kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi jika sebahagian besar peruntukan ini tidak digunakan adalah tidak rasional untuk memperuntukkan jumlah yang besar kepada Sabah. Jadi saya percaya desentralisasi mungkin adalah langkah yang terbaik untuk mengatasi isu ini. Dengan memindahkan kuasa ke negeri, kita dapat mengurangkan birokrasi, memperkukuhkan hubungan persekutuan dan negeri serta memastikan dana kerajaan dimanfaatkan secara optimum untuk rakyat Sabah melalui pelaksanaan projek dan program pembangunan yang lebih cekap. Jadi seterusnya saya ingin masuk kepada keperluan mendalamkan laluan laut di Pelabuhan Sandakan untuk memperkuatkan aktiviti maritim di Selat Makassar. Jadi Dato' Yang di-Pertua, aktiviti maritim negara kita tertumpu di Selat Melaka yang menjadi laluan perkapalan tersibuk di dunia. Dengan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP yang memainkan peranan penting dalam hub pemindahan kontena antarabangsa. Di rantau ini, Selat Makassar turut menjadi laluan perkapalan utama terutamanya dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Jadi oleh itu, Pelabuhan Sandakan mempunyai potensi untuk dibangunkan sebagai pusat pemindahan perkapalan utama di Selat Makassar yang akan memberi Malaysia kelebihan awal dalam mengoptimumkan laluan dan aktiviti perniagaan maritim di sini. Jadi bagi mencapai hasrat ini, Pelabuhan Sandakan perlu didalamkan kerana laluannya yang cetek yang dikenali sebagai berhala channel dengan izin yang menghalang kapal besar daripada singgah. Jadi jika laluan ini didalamkan, ia akan meningkatkan daya saing pelabuhan dan juga menjadikannya salah satu hub persinggahan untuk kawasan pertumbuhan Asia Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina, iaitu dipanggil BIM Niaga. Jadi selain daripada itu, Dato' Yang di-Pertua, lapangan terbang Sandakan yang merupakan salah satu aset strategik turut memerlukan sedikit penambahbaikan. Terminal lapangan terbang ini mengalami masalah kebocoran bumbung dan siling, kekurangan kaunter immigration dan juga masalah kawasan tuntutan bagasi di mana conveyor belt adalah sangat terlalu pendek sekali. Jadi saya berharap Kementerian Pengangkutan dapat bekerjasama dengan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dengan izin untuk melakukan penambahbaikan segera bagi Sandakan untuk membuat persediaan untuk mengalu-alukan lebih banyak penerbangan baru ke Sandakan dan terutamanya sekali penerbangan antarabangsa ke Sandakan. Jadi Sabah juga memerlukan peningkatan pengangkutan awam khususnya untuk mereka yang bergantung kepadanya untuk ke tempat kerja atau ke sekolah. Jadi saya menggesa Kementerian Pengangkutan mengkaji semula skim dana bantuan sementara bas berhenti-henti ISBSF yang telah diperkenalkan lebih daripada 10 tahun lalu agar bantuan kewangan ini diberikan secara adil dan tulus kepada pengusaha bas di Sabah untuk memanfaatkan lebih ramai pengguna pengangkutan awam. Jadi seterusnya saya ingin masuk kepada ketersambungan laluan udara bagi menyokong industri pelancongan di Sandakan. Jadi Dato' Yang di-Pertua, Sandakan dikenali sebagai destinasi pelancongan hidupan liar Borneo. Namun untuk memperkasakan lagi Sandakan sebagai tarikan pelancongan, peningkatan ketersambungan penerbangan sangat diperlukan. Meskipun landasan
lapangan terbang Sandakan telah dipanjangkan pada 2022 ke penerbangan langsung dari Sandakan ke bandar utama seperti Singapura, Pulau Pinang dan Hong Kong masih terhad. Jadi situasi ini menjejaskan potensi Sandakan sebagai destinasi pelancongan kerana kekurangan penerbangan langsung untuk ke Sandakan, dan ini juga dengan secara langsung menaikkan kos perjalanan yang lebih tinggi bukan sahaja untuk rakyat Sandakan tetapi untuk murid-murid yang di sekitar Sandakan yang menggunakan lapangan terbang Sandakan seperti dari daerah Kinabatangan dan juga Biluran. Jadi ada pandangan bahawa penerbangan langsung bergantung kepada permintaan pasaran. Namun jika penerbangan langsung diwujudkan ke Singapura satu minggu 3 kali, ia akan berbeda daripada 10 juta setahun kepada ekonomi tempatan melalui perbelanjaan pelancongan. Jadi oleh itu kerajaan wajar mempertimbangkan insentif bagi menarik syarikat penerbangan untuk menyediakan penerbangan langsung. Selain daripada itu, walaupun Sabah telah merekodkan kadar jenayah yang paling rendah di Malaysia, nasihat perjalanan Travel Advisory dengan izin bagi Pantai Timur Sabah oleh beberapa negara asing masih tinggi. Jadi saya menggesa kepada Kementerian Pelancongan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negara untuk berbincang dengan kedutaan-kedutaan asing bagi menurunkan tahap amaran nasihat perjalanan mereka, iaitu the Travel Advisory diturunkan. Jadi seterusnya saya ingin masuk kepada naik taraf Hospital Duchess of Kent Sandakan. Jadi pada tahun 2022, Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa Hospital Duchess of Kent di Sandakan akan dinaik taraf menjadi Hospital Major Pakar yang bertaraf negeri dengan perkhidmatan pakar yang ditambah daripada 18 kepada 49. Jadi saya ingin mengetahui perkembangan terkini mengenai keperluan naik taraf dengan perkembangan yang terkini mengenai naik taraf tersebut. Selain daripada itu, saya juga ingin membawa perhatian kepada Datuk yang di-Pertua mengenai keperluan naik taraf bagi blok lama hospital, blok perubatan dan juga blok maternity yang sedia ada, di mana bangunan blok lama perubatan HDOC dibina pada tahun 1952 dan bangunan blok maternity untuk hospital Sandakan dibina pada 1980-an. Jadi ada kegesahan untuk menaik taraf kedua-dua blok ini dengan segera. Di seterusnya saya ingin masuk kepada Kementerian Kerja Raya mengenai kajian semula jaringan jalan persekutuan di Sandakan yang sudah lama dan usang. Jadi Datuk Yang di-Pertua, selama beberapa dekad ini hanya terdapat satu jalan lebuh raya persekutuan, iaitu Lebuh Raya 22 yang menghubungkan Sandakan dengan daerah-daerah lain di Sabah. Jalan utama ini bermula daripada pusat bandar Sandakan hingga ke Batu 32 dan ianya bukannya sebahagian daripada Lebuh Raya Pen Borneo. Jadi namun dengan penambahan populasi dan juga bilangan kenderaan yang meningkat pesat selama beberapa dekad di Sandakan, sudah tiba masanya kementerian untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kapasiti dan juga reka bentuk jalan sedia ada. Ini adalah sangat penting untuk mengurangkan kesesakan jalan raya semakin kritikal, terutamanya di kawasan Batu 3, Batu 4, Batu 6 serta bulatan kedua-dua bulatan di Batu 7 yang dinamakan bulatan Helang dan bulatan Buaya di Sandakan. Jadi di samping ini kami menghargai juga usaha kerajaan untuk menyiapkan Lebuh Raya Pen Borneo. Kita tidak seharusnya mengabaikan peningkatan rangkaian jalan persekutuan yang bukan di dalam pakej Pen Borneo yang sudah lama tidak dinaik taraf. Ketidakselarasan ini akan menyebabkan tekanan kepada ribuan pengguna jalan raya di Sandakan setiap hari. Seterusnya saya ingin menuju kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air mengenai bekalan elektrik di Sabah. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya adalah sangat terkejut bagi saya untuk mendengar daripada Yang Berhormat Tuan yang merupakan pengerusi Sabah Electricity bahawa Sabah berisiko menghadapi gangguan bekalan elektrik yang besar pada Januari tahun depan, iaitu tahun 2025 jika dana yang tidak mencukupi daripada persekutuan untuk membagi subsidi kepada penjanaan kuasa di Sabah. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Peralihan Tenaga
tenaga dan transformasi air. Apakah langkah intervention yang segera yang akan dijalankan oleh kementerian untuk mengelakkan gangguan bekalan elektrik yang akan berlaku secara besar-besaran pada tahun depan sejak sekian lama, sejak 1963. Nampaknya Sabah adalah salah satu wilayah di Malaysia yang masih menghadapi masalah bekalan elektrik, kuasa elektrik. Ini bukan sahaja adalah memalukan, tetapi ia juga adalah salah satu sebab utama menahan kemajuan negeri Sabah kerana pelaburan berpotensi dan pemain industri yang lain teragak-agak untuk melabur di Sandakan akibat gangguan kuasa elektrik yang kerap. Jadi tanpa pelaburan yang mencukupi dalam kilang dan pembarisan pengeluaran, kami tidak akan dapat mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang mencukupi ataupun pekerjaan yang berkualiti bagi rakyat Sandakan dan rakyat Sabah. Dan lebih ramai rakyat Sabah perlu ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor atau Singapura atau di keluar negara untuk mencari pekerjaan. Ini adalah adalah mesej daripada belia-belia saya di mana mereka perlu ke bandar yang lebih besar untuk mencari pekerjaan. Jadi ini adalah sampai apabila tiba musim perayaan, lebih ramai akan mengadu mengenai kos tiket penerbangan dan pengangkutan yang tinggi untuk pulang ke kampung. It is a vicious cycle dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Jadi selain daripada itu, hanya satu masalah bekalan kuasa membawa kepada pelbagai masalah lain sebagai kesan sampingan. Oleh itu, kerajaan persekutuan mesti melakukan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kapasiti penjanaan kuasa dan supaya pengagihan elektrik di Sabah setanding dengan semua negeri-negeri lain di dalam negara Malaysia. Jadi tiada cara yang lain untuk mengatasinya dengan menyelesaikan masalah ini. Kita hanya dapat bergantung kepada peruntukan daripada kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan masalah yang telah lama dihadapi oleh rakyat Sabah, dan ini akan dapat akan membagi manfaat dengan secara langsung kepada rakyat Sandakan atau Sabah dengan jangka masa yang panjang. Jadi Tuan Yang di-Pertua, oleh dengan itu saya ingin mengakhiri pembahasan saya pada hari ini. Saya mohon menyokong belanjawan yang telah dicadangkan. Terima kasih Yang Berhormat.